iradatil qawiyah, keinginan yang begitu kuat sekali. Baik itu orang yang nama Azim, itu orang maknanya dia ada azam yang begitu kuat. Kalau orang nama Azim atau nama Azam tapi mudah kecewa, suruh tukar nama sajalah. Tak payahlah nama Azam, nama Azim. Orang nama Azam, nama Azim ni orang yang sampai jadi. Ini baru sifat orang nama Azam, nama Azim. Kalau tak ada, tukarlah nama. Itu dalam Quran, surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran ayat 159, memberikan kepada kita garis panduan bagaimana nak menjadi orang yang menyimpan azam. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan sebab rahmat Allah yang melimpah-limpah kepadamu wahai Muhammad, maka engkau bersikap lemah lembut kepada sahabat dan pengikutmu. Kalau engkau keras dan kasar, nescaya mereka lari dari kamu. Maka maafkanlah mereka dan pohonkanlah ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermesyuarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau sudah berazam, kamu sandarkanlah azammu itu kepada Allah. Sebab itu saudara-saudari sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, kalau mu sudah menanam satu azam, mu kena sandar dengan aku. Letakkan azam itu, gantungkan pergantungan, tawakal kita kepada Allah. Sebab kita tak tahu masa depan kita bagaimana. Ini kerana menanam azam memang satu benda yang sangat mudah. Pagi ini kita boleh menanam ribuan azam untuk kita buat tahun 2022. Tapi menanam tekad untuk melaksanakan azam adalah masalah besar yang dihadapi oleh ramai orang. Dan ianya bukan senang. Saya ambil contoh lah. Pagi-pagi ni kita ambil contoh yang mudah-mudah saja. Contohnya orang berazam nak kurus. Ni contoh lah. Orang berazam nak kurus. Maklum sajalah. Kita asyik hujan saja ni, orang banyak ngunyah, badan sudah naik. Jadi dia pun berazam tahun depan nak kurus mula. Tahun depan tu esok je dia nak berazam kurus balik. Jadi dia pun gunalah macam-macam kaedah diet. Ada guna diet Atkins, ada guna detox, ada guna paleo, ada guna vegan, ada guna kaedah low carb dan macam-macam kaedah lain yang kita tak reti nak menyebutnya kadang-kadang. Ada orang dia potong carbohydrates dan juga food intake dia. Dia pun atur balik ke depan. Karbo intake dia cuma 20 gram saja sehari, no sugar, tak ada apa-apa gula dalam air, dalam makan. Ada orang mampu turun 13 kilo hanya dengan gunakan kaedah diet Atkins ini. Ada orang mampu turun hampir 10 kilo guna kaedah eat clean. Maknanya jauhkan oily food, junk food, fast food, makanan berlemak, makanan instan, benda manis-manis. Dia tak makan benda ni sebulan, turun 10 kilo. Ada orang mampu turun 14 kilo berat badan dengan disiplin saja. Dia makan berat untuk sarapan pagi, makan nasi, ada siap dengan lauknya. Makan tengah hari, dia hanya makan buah-buah. Dan tengah hari, malam tak makan langsung. Dan dia buat senaman kardio, 30 minit jogging, 30 minit cycling. Kurus juga, turun 14 kilo. Ada juga orang turun 10 kilo sebab puasa sebulan. Ada orang turun 30 kilo dalam masa 3 bulan sebab stop makan malam. Jadi ada macam-macam kaedah kita boleh lakukan. Dan orang telah buktikan benda ni berjaya. Oh, kita pun, aku berazam lah nak turunkan 30 kilo dalam masa 3 bulan, tak nak makan malam. Bagus. Tapi ingat, musuh kepada azam pertama sekali adalah takut, dan yang kedua ragu-ragu.
Ini musuh kita. Kita baru nak jadikan badan kita kurus, tapi jadi takut pula. Takut ni kan macam mana kau ada function, ada majlis makan malam, MB lah kedai itu. Banyak takut. Dan ragu-ragu, boleh ke? Itu kau tak campur orang. Makan pagi pun tak makan campur. Ragu-ragu. Sebab itu cabaran utama dalam kita nak menguatkan azam kita memasuki fasa baru kehidupan. Cabaran utama adalah mulut orang. Orang yang memang tak suka pada kita. Orang yang kita buat apa saja semua tak kena di mata mereka. Dan kadang kita baru nak kurus, baru nak jadi lawa badan, jadi jaga kesihatan, tapi orang sebut tak kena kita punya cara pendekatan. Baru ni ada viral satu mesej, tidak baru juga lah, saya sebulan dulu. Ada satu netizen ni dia berkongsi satu maklumat. Eat whatever you like. Makanlah apa yang nak makan. Because kata dia, pencipta treadmill meninggal usianya 54 tahun. Pencipta gimnastik meninggal usia 57 tahun. Juara bina badan dunia meninggal umur 41 tahun. Pemain bola sepak terbaik dunia Maradona meninggal umur 60 tahun. Jadi mesej ni pun berlega. Bayangkan orang yang baru semangat nak jadi orang yang berubah jadi baik dari segi penampilan. Bagaimana dia nak bersemangat kalau dapat mesej begitu? Orang duk menganjak lah, nongeng-nongeng kayu bersikat. Tuan mencipta treadmill tu pun tak ada 60 meninggal. Jadi tak berapa, kita dengar tu tak berapa semangat. Tapi pedulikan. Bahkan kata-kata itu kalau kita kaji tidak benar. Orang bercakap pencipta treadmill meninggal dunia umurnya 54 tahun. Tidak. Manusia pertama yang mencipta treadmill namanya William Staub. Invented the first mass-produced modern home treadmill. Dia meninggal umur 96 tahun. Tahun 2012. Celah mana umur 54. Maka itu tidak benar. Itu tidak benar. Bahkan ada ramai juga inventors yang mencipta treadmill ini. Contohnya Sir William Cubitt. Dia pun meninggal umur 76 tahun. Tahun 1861 dia meninggal. Ataupun Robert Bruce. Dia meninggal tahun 2004. Umurnya 87 tahun. Betul juga Way Quinton. Dia meninggal tahun 2015. Umurnya 94 tahun. Jadi kita tak tahu pencipta treadmill mana yang meninggal umur 54 tahun. Mungkin orang kampung dia apa semua. Yang international tidak ada. Sama juga pencipta gimnastik meninggal dunia umur 57 tahun. Ini tidak betul. Pencipta gimnastik meninggal umur 57 tahun juga tidak betul. The father of modern gymnastics, Frederick Ludwig, dia meninggal umur 74 tahun. Tahun 1852. Sama juga disebut juara bina badan meninggal umur 41 tahun. Berdasarkan kajian tidak ada juara bina badan umur 41 tahun. Yang ada Rich Pana umur 46 tahun. Dan ada juga Mike Matarazzo umur 48 tahun. Dan dia kata kodenya pemain bola sepak dunia Maradona meninggal usia 60. Dia meninggal bukan kerana bola, dia meninggal kerana dadah dan alkohol. Jadi benda-benda begini akan menyebabkan kita jadi malas nak meneruskan azam kita. Dek kerana mulut-mulut orang. Saya sebut mulut orang lah walaupun dalam bentuk teks ataupun digital. Tapi yang penting saudara-saudari sekalian, pedulikan. Ada satu kisah analogi yang boleh kita buat. Ada satu orang penjual ikan. Dia jual ikan di pasar. Dia taruh ikan dia, ada signage, dia tulis, di sini jual ikan segar. Ramai orang datang. Tiba ada beberapa pelanggan yang bila datang, dia pun bertanya, Encik, kenapa Encik tulis pada signboard ni perkataan di sini? Kami semua tahulah Encik jual di sini, bukan jual di sana. Oh iya ke? Iya. Dia pun tukar signboard baru, tulis jual ikan segar. Buang perkataan di sini. Tulis jual ikan segar. Letakkan atas meja depan ikan. Orang pun lalu komen lagi. Cik,
Semua orang tahu awak jual ikan segar, bukannya jual ikan busuk. Nak tulis buat apa jual ikan segar? Jual, orang tahu, tak payah cakap pun orang tahu. Ya tak ya juga, kata dia. Tukar lagi signboard baru. Tulis pula ringkas lagi. Jual ikan. Letak signboard depan atas meja. Dia dah tulis jual ikan, lalu lagi hak mulut-mulut netizen, haters apa semua ni. Encik, mengapa tulis jual ikan? Kami tahulah encik jual, bukannya buat pameran. Ya tak ya juga. Akhirnya tulis ikan. Daripada sebesar-besar signboard, tinggal ikan letak atas meja. Bila dah tulis ikan, orang lalu lagi. Cik, kenapa tulis ikan? Kami tahulah awak jual ikan, bukan jual daging. Nak tulis buat apa? Tengok tahu dah ikan. Saudara-saudari sekalian, kalau nak melayan mulut orang kaki komen ini semua, sampai bila-bila kita tidak boleh melakukan perubahan? Ayuh kita pedulikan. Jangan menyerah kalah. Tanah Pahang, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata sudah di kota, tak akan mudah diubah lagi. Kepada orang luar yang mulut dan jari mereka ni memang tak ada insurans, yang kerjanya nak komen orang, nak merendahkan semangat orang, kita ingin nasihatkan. Jauhilah budaya 3G, 3G, ribah, gunjing, jingan ni ngumpat orang. Gosip ni juga adik-beradik mengata dan mengumpat. Ini kerana kalau kita berjumpa dengan orang yang suka bercerita tentang hal orang lain, ingat, sesiapa pun yang berkosip kepadamu, pasti dia akan berkosip juga tentang dirimu. Orang yang suka menyampaikan cerita orang lain, percayalah bahawa cerita kita juga begitulah yang disampaikan kepada orang lain. Orang yang suka bergosip, dia tidak ada harga dalam masyarakat. Tidak ada harga. Bahkan dalam sebuah tamadun pun, orang yang banyak cakap hal orang lain ni tak ada harga. Apa sebab? Great people talk about ideas. Average people talk about things. But small people talk about other people. Orang hebat, mereka akan bercakap tentang idea. Apa yang perlu kita buat supaya kita boleh menangani masalah kerosakan yang begitu teruk daripada banjir ni. Ini orang pemimpin hebat, orang yang ada akal hebat. Dia bercakap tentang idea supaya tidaklah dia setiap kali banjir dia akan buat kerja yang sama, pergi cuci rumah orang, pergi lupakan Quran, gulung kapet masjid. Dia buat kerja yang sama padahal dia tahu tiap-tiap tahun memang itulah rupa banjir. Jadi dia tak ada idea untuk nak buat supaya benda itu tak perlu ulang lagi. Ini contoh sajalah idea. Dan tak semua orang ada idea. Dia suka buat kerja rutin daripada buat benda baru. Yang kedua, average people talk about things. Orang biasa cakap tentang benda. Dia suka cerita hal harta, kereta, rumah, beli jaket, hari hujan, beli baju hujan. They talk about things. Ni average people. Tapi small people talk about other people. Tapi orang yang tak ada harga, dia suka cerita hal orang. Sibuk. Orang ni gini, pakai gitu, orang ni gemuk, orang ni kurus, orang ni tinggi panjang, bini lawa, bini tak lawa, suaminya pendek, suami gemuk. Dia suka cerita hal orang saja. Sebab itu saudara-saudari sekalian, mulut manusia kita tak akan mampu telayan sampai takkan dapat telayan sampai bila-bila. Sebab majoriti daripada, ini contoh kalau internet lah, netizen ini, majoritinya adalah anak muda. The most active demographic on social media between 18 sampai 24 tahun. Demografi usia yang paling majoriti antara 18 sampai 24. Dan 90% manusia yang berusia antara 18 hingga 29 tahun, mereka memang berkemah di social media ini, secara personally, professionally and academically involved. Dan kita semua tahu orang muda ini young and stupid. We've been there, done that. Kita pernah muda, kita tahu macam mana bodohnya zaman muda ini.
Baik itu kalau nak membaca komen, itu majoriti orang muda. Bahasanya, ejaannya, kata-katanya, celaannya, makiannya, kita tahu ini bahasa orang muda. Sebab kita pernah muda. Kita tahu sebab kita pernah kurang hajar juga. Pada tua lah baru slow-nya. Tak larat kita nak melayan. Yang kedua, majoriti orang yang suka mencela orang, mengata orang, merendahkan orang, underestimate orang. Ini majoritinya adalah penagih social currencies. Mereka ni ketagih, dia social currency, dia mata wang ni di mana-mana saja ada. Kita nak pergi Singapura, ada Singapura dollar. Kita pergi Indonesia, ada rupiah. Pergi Thailand, ada baht. Pergi Amerika, ada dollar. Termasuk juga internet ni, dia ada dia punya currency dia, mata wang, social currency dia. Apakah currency internet? Likes, comment, share, follow. Mungkin tambah subscribe ke apa ke. Jadi orang sekarang, dia dah ketagih nak mendapatkan like, comment, share, follow. Saya ingat tuan-tuan pun ramai yang ketagih dapat like ni. Orang panggil batak like, lapor like. Itu istilah budak-budak. Mana kita post satu berita, okay, kami Asam Pahang, keluarga Asam Pahang telah mengagihkan baju bla-bla dalam Facebook. Selepas 10 minit kita check, ada tak ada orang like. Itu dah ketagih lah. Kenapa tak ada orang like lagi ya? Mesej kau nak buat, korang tolong like. Jadi itu social currency. Dan ini yang berlaku pada masyarakat di luar. Jadi mereka akan buat pelbagai hantaran ataupun komen di ruangan komen di media sosial semata-mata nak mendapat social currency ini. Baik itu bukan senang. Dan kita pun tahu bahawa 40% daripada stres di social media ini adalah disebabkan oleh online harassment. Tidak termasuk lagi micro moments become macro problems. Ada orang dia micro moments dia saja dia